أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية النصح لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنا نعرف بأوامرك ونعرف بنصرك ولعن الملائكة المقربين ومن سنن وافتح علينا ورحمتك وعلى الناس رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم لا نفعنا في الدارين sekarang. Dan demikian lagi seperti jika demikian lagi seperti jika berubah ijtihadnya kemudian daripada sembahyang subuh umpamanya, maka hendaklah diamalkan dengan ijtihadnya yang kedua pada sembahyang zuhur. Dan seperti demikian lagi jikalau berubah pula kemudian daripada zuhur, maka hendaklah diamalkan dengan ijtihad yang ketiga pada sembahyang asar. Seperti kata dululah, apabila berubah ijtihad, mesti kita kena pakai ijtihad yang kedua. Yang kedua, sekiranya kalau ada ubahan, ada ijtihad pula, nampak lain pula, maka kita beramal dengan ijtihad yang ketiga. Dia katanya, dan demikian lagi seperti jika berubah ijtihadnya, ijtihad seorang tentang kiblat, tentang cari dalil alamat tandaan kiblat, kemudian daripada sembahyang subuh umpamanya, masalan, maka hendaklah diamal dengan ijtihadnya yang kedua pada sembahyang zuhur. Dengan sebab nak sembahyang zuhur, dia ijtihad lain pula, maka nampak lain pula, maka mesti diubahkan, mesti mengikut ijtihad yang baru. Dan seperti demikian lagi, jika berubah pula kemudian daripada sembahyang zuhur, apabila dia nak sembahyang asar tu, dia ijtihad sekali lagi, nampak lain pula, ada perubahan pula, maka hendaklah diamalkan dengan jihad, dengan ijtihad yang ketiga pada sembahyang asar. Hingga 5 waktunya kepada 5 jihad. 5 jihad sah sembahyang sekalian. Tiada ulangi sembahyangnya. Sebab ijtihad tidak membatal ijtihad baru, kita ikut yang baru. Kalau ada berubah. Begitulah. Dan bahagian yang kedua daripada hukum sembahyang iaitu fardunya. Dan bahagian yang kedua, ini kita ulang balik tengok kepada babu ahkamis salat. Pada awal-awal dulu dia katanya babu ahkamis salat. Ini suatu fasa, ini suatu bab pada menyatakan beberapa hukum sembahyang, iaitu syarat.
syurutnya, iaitu syurutnya dan fardunya, dan beberapa sunat dan beberapa yang makruh. Maka bahagian yang pertama ialah syarat bagi sah sembahyang kita dah selesai. Pada awal tu dia kata iaitu hukum sembahyang tu syurut, syarat-syarat sembahyang dan fardunya, fardu sembahyang. Maka sekarang kita masuk di dalam masalah fardunya. Bahagian syarat-syarat bagi nak sah sembahyang tu kita dah selesai. Sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua ialah fardu. Maka kembali di sini. Dan bahagian yang kedua daripada hukum sembahyang iaitu fardunya. Dia awal-awal tu dia katanya hukum sembahyang tu fardu, syarat-syarat syurut fardu, sunat makruh. Maka di sini dia katanya bahagian yang kedua daripada hukum sembahyang, iaitu bahagian yang kedua tu fardunya, fardu sembahyang. Fardu sembahyang artinya kita terkenal dengan panggilan kata rukun. Dia rukun pun dipanggil, fardu pun dipanggil. Niat takbiratul ihram, berdiri baca Fatihah, rukun sembahyang pun dikata, fardu sembahyang pun dikata. Ketahui ulimu bermula adalah fardu sembahyang. Ketahui ulimu bermula fardu sembahyang. Apa mana fardu sembahyang? Yani rukunnya, rukun sembahyang. Yani rukunnya, rukun sembahyang. Fardu sembahyang ialah rukun sembahyang. 15 perkara. Mengikut di sini dia bilang jadi 15. Rukun sembahyang artinya dikatakan fardu sembahyang tu ada 15 perkara, 15 rukun, 15 fardu. Nah, 15 tu dengan kita jadikan tamakninah sekaliannya rukun yang satu. Dengan kita jadikan, dengan kita bilangkan tamakninah sekaliannya, sekalian tamakninah, yakni tamakninah pada rokok, tamakninah pada i'tidal, tamakninah pada sujud, dua-dua sujud, tamakninah pada duduk antara dua sujud. Sekaliannya rukun yang satu. Bilang satu rukun. Kita bilang satu rukun. Tapi tempat dia tu banyak. Sama sujud walaupun 2 kali. Sujud tu kita kalau masa buat tu kita buat sujud 2 kali. Tapi bilangan rukun bilang satu. Sujud. Pada masa buat tu kita kena buat 2 kali, tetapi pada masa bilangan rukun tu kita bilang satu. Maka jadi 15. Dan lagi adalah sembahyang ini, yakni rupanya mengandung ia atas fardu dan sunat. Dan yang fardu itu jika masuk ia di dalam sembahyang dinamakan rukun, dan jika tiada masuk di dalam hakikatnya dinamakan syarat. Tengok dia katanya sekali lagi ulang.
15 perkara, 15 rukun tu dengan dijadikan tamak ninah sekalian tamak ninah pada beberapa tempat ialah rakaat tidak sujud duduk, bilang 1. Maka jadilah 15. Dan lagi adalah sembahyang ini, dan lagi adalah sembahyang ini, yakni rupanya rupa sembahyang. Sembahyang yakni rupanya rupa sembahyang mengandung ia sembahyang atas fardu dan sunat. Sebut kata sembahyang, tilik kepada rupaan dia tu ada kalanya fardu, ada kalanya sunat. Ada kalanya fardu, maknanya tak buat tu berdosa lah. Nah, ada kalanya sunat. Dalam sebuah sembahyang tu ada kalanya fardu, ada kalanya yang sunat. Yang fardu, yang wajib, ada kalanya yang sunat. Maka tengok pula. Maka yang fardu itu maka yang fardu itu jika masuk ia di dalam sembahyang, jika masuk ia di dalam sembahyang, yakni di dalam hakikat sembahyang, di dalam makna sembahyang, fardu mesti kita kena buat, tetapi dia masuk di dalam hakikat sembahyang, masuk di dalam makna sembahyang, maka dinamakan dia kan fardu tu rukun. Kita panggil rukun. Tengok sembahyang, berdiri masuk dalam perbuatan sembahyang ke tidak? Masuk. Rokok masuk. Tidal masuk. Kalau begitu kita panggil rukun. Dengan maknanya kalau sembahyang tapi tak rokok, tak dikatakan sembahyang. Sembahyang kalau tak sujud, tak dikatakan sembahyang. Maka itu kalau masuk di dalam makna dia, masuk di dalam hakikat dia, maka dikatakan rukun, dinamakan, dipanggilkan rukun. Dan jika tiada masuk di dalam hakikatnya, hakikat sembahyang, dinamakan syarat. Kalau tak masuk di dalam hakikat, dalam makna pengertian sembahyang, dikatakan syarat. Walaupun rukun, walaupun syarat, adalah fardu kedua-duanya. Jadi maknanya rukun pun fardu, syarat pun fardu. Rukun fardu, syarat pun fardu. Tetapi apa perbezaan di antara rukun dengan syarat? Kalau masuk di dalam sembahyang, maka adalah rukun. Kalau tidak masuk, mana luar daripada makna sembahyang, maka dikatakan syarat. Maka masuk tak masuk tu macam mana? Cuba kita tengok apa makna sembahyang. Apa makna sembahyang? Ialah sembahyang tu ialah beberapa perbuatan, beberapa bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhir dengan salam. Jadi maknanya mulai daripada takbiratul ihram masuk jugalah niat tu. Terus sampai beri salam. Maka itu adalah rukun. Sebab kalau kita katanya sembahyang masuk ke tidak di dalam makna kata mulai pada takbiratul ihram
sampai ke beri salam. Nah, berdiri masuk ke tidak takbiratul ihram masuk. Maka itu maknanya makna kata masuk di dalam makna sembahyang. Tengok, kalau kita katanya menutup aurat. Menutup aurat, kalau kita tengok kepada makna sembahyang tu ialah mulai perbuatan atau perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang disudahi dengan beri salam. Maka tutup aurat, apa dia lagi, mengambil wuduk, itu tak masuk di dalam hakikat sembahyang, tak masuk di dalam perbuatan, tak masuk dalam perbuatan, tak masuk di dalam bacaan, maka itu adalah syarat. Pendek katanya rukun ni seperti kalau rumah, kalau nak banding, kalau rumah tu tiang tu rukun, dinding tu rukun, lantai tu rukun, bumbung tu rukun, pintu pun rukun. Sebab di dalam makna, masuk dalam pengertian, dia nak kenal rukun, tak mesti solat dah. Tak mesti solat. Apa-apa benda sekalipun, kalau tak ada benda ni tak panggil. Tengok rumah, kalau tak ada tiang, orang tak panggil rumah. Kalau tak ada dinding pun tak panggil rumah juga. Kalau tak ada bumbung pun tak panggil dinding juga. Kalau tak ada pintu, tak panggil rumah juga. Jadi maknanya apa-apa benda yang masuk dalam pengertian bagi suatu perkara adalah rukun. Kalau luar daripada itu, walaupun tak dapat tidak, tetapi kalau luar daripada itu, maka dikatakan syarat. Jadi maknanya seperti menutup aurat dan menghadap kiblat, maka itu tak dapat tidak kita kena buat juga kan. Sebab haram kalau kita sembahyang dengan tak ada wuduk. Haram kita sembahyang dengan keadaan telanjang sekiranya kalau ada pakaian boleh menutupkan aurat. Haram kita sembahyang dalam telanjang. Maknanya wajib jugalah. Tetapi tidak masuk di dalam makna sembahyang, tak masuk dalam pengertian sembahyang, hakikat sembahyang tak masuk. Makna luar daripada hakikat sembahyang. Maka itu adalah syarat. Itulah perbezaan di antara rukun dan syarat. Masuk dalam pengertian dia, rukun. Kalau luar daripada makna dia, syarat. Tapi kedua-dua tu mesti kena ada. Seperti kita nak masak tu, satu-satu nak masakkan tom yam masalan, gas kena ada. Jenis puyuk kena ada. Tapi tak masuk dalam masakan. Cumanya alat. Tapi kalau tak ada puyuk, tak ada api, tak boleh nak masak juga. Kalau begitu api dan puyuk tu adalah syarat. Nah, adapun bahan-bahan yang kita masuk dalam masakan, itu rukun dia. Nak gulai kena ada santan. Contohnya kena ada daging masalah. Itu rukun dia lah. Dan lagi dan yang sunat itu sunat sembahyang, sunat di dalam sembahyang. Dan sunat itu jika ada ia dijabarkan dengan sujud sahwi, maka dinamakan sunat ab'ad. Sunat itu pun sunat di dalam sembahyang terbahagi kepada dua juga. Sunat di dalam sembahyang itu pun terbahagi kepada dua pula. Dia katanya dan yang sunat itu jika ada ia dijabarkan dengan sujud sahwi, dijabarkan, dihimbuhkan akan keluputannya,
Yang dijabarkan maknanya yang dihimbuhkan akan keluputannya, akan kehilangannya, akan keluputannya, dijabar, dihimbuh dengan sujud sahwi. Jadi maknanya mana-mana sunat sekiranya disuruh jabarkan, disuruh imbuhkan, gantikan dengan sujud sahwi, sekiranya kalau ada ketinggalan, maka dinamakan sunat ab'ad. Itu dia panggil kata sunat ab'ad. Itu dhabit dia. Nak kenal sunat ab'ad, mana sunat, maknanya kalau ditinggal, terluput, ada ketinggalan, maka disuruh kita gantikan dengan, dijabarkan, dihimbuh, digantikan dengan sujud sahwi. Maka itu adalah sunat ab'ad. Nah. Dan jika tiada dijabar, nak macam tadi. Dan jika tiada dijabarkan, nak gitu ya. Dan jika tiada dijabarkan, macam tadi. Dijabarkan, tadi. Dan jika tiada dijabarkan, tidak digantikan, akan keluputan dia tu dengan sujud sahwi, maka dinamakan sunat hay'ah. Seperti apa dia? Doa iftitah, baca surah, selepas pada Fatihah, maka kalau luput, luputlah. Kalau tinggal, tinggallah. Kalau terlupa pun, terlupalah. Tidak disuruh dengan jabar, dengan ganti, dengan himbuhkan, dengan sujud sahwi. Maka sunat yang demikian dinamakan ia sunat hay'ah. Maka nyatalah daripada demikian bahawa perbuatan sembahyang itu 4 perkara. Maka nyatalah, yang tadi itu kita, yang tadi itu fardu yang katanya menutup aurat ambil wuduk tu saya buat misal saja. Tetapi bukan fardu syarat dengan mana ialah tutup aurat ambil wuduk tu itu di luar sembahyang. Adapun di sini kita kira katanya benda yang dibuat di dalam sembahyang. Tengok. Tengok dia katanya maka nyatalah, jelaslah daripada demikian itu huraian bahwasanya perbuatan sembahyang itu ada 4 perkara. Pertama, rukun. Jadi perbuatan yang kita buat di dalam sembahyang tu pertamanya dikatakan rukun. Kenapa dikatakan rukun? Sebab masuk di dalam makna sembahyang, hakikat sembahyang. Kedua, syarat. Tapi kira katanya perbuatan sembahyang jugalah. Seperti menghantarkan 7 anggota pada ketika sujud. Sujud tu rukun, menghantarkan akan 7 anggota pada ketika sujud adalah syarat. Dan begitu juga tamakninah di atas kaul yang mengatakan syarat. Jadi maknanya rokok satu rukun dan tamakninah tu syarat bagi nak sah rokok. Di atas setengah kaul lah. Tapi di sini dia bilang kata rukun. Ketiganya ab'ad, keempat hay'ah. Jadi kesemuanya kesimpulannya perbuatan sembahyang itu ada 4 perkara, 4 bagai. Satu jenis perbuatan sembahyang dikatakan rukun, satu jenisnya
Sebahagiannya dikatakan syarat, dikatakan ab'ad, dikatakan hay'ah. Adanya begitu. Maka menyerupakan dia ulama sembahyang itu dengan manusia. Maka menyerupakan dia ulama, yakni ulama membuat banding, buat serupa, buat perbandingan sembahyang itu dengan manusia. Jadi sebuah sembahyang tu seperti badan kita seorang kita manusia. Maka rukun itu seperti kepalanya kita. Rukun kita kepala, mata, telinga, kaki, tangan, itu dikatakan rukun. Jadi kat kitanya ada rukun, ada syarat, ada ab'ad, ada hay'ah. Maka kalau nak banding, rukun-rukun ni kalau di kita manusia tu apa dia? Kepala, mata, telinga, kaki, tangan, tu rukun. Dan syarat itu seperti hidup, yakni ruh. Syarat nak ada kitanya ialah ruh. Ruh tu syarat. Sebab ruh tu bukan hakikat manusia. Tapi nak jadi manusia mesti kena ada ruh. Kalau tak ada ruh bukan manusia lah. Tak hidup lah. Maksud dengan hidup tu ialah ruh. Yakni maksud dengan kata ruh tu apa dia? Maksud dengan kata hidup tu ialah ruh. Dan ab'ad itu seperti anggota. Banding gitu. Dan ab'ad itu seperti anggota lain daripada kepala. Ab'ad itu seperti anggota kaki tangan. Kaki tangan tak masuk dalam rukun. Dia bilang begitu. Seperti anggota. Dan hay'ah itu seperti segala bulu yang menghiasikan dia. Rambut, kening dan sebagainya. Itu hay'ah. Kalau nak banding. Maka bilangan rukun yang 15. Maka bilangan rukun yang 15 tamakninah pada rukuk dan pada i'tidal dan pada dua sujud dan duduk antara dua sujud. Rukun yang satu. Dia katanya maka bilangan rukun 15 itu tamakninah pada rukuk dan pada i'tidal dan pada sujud dan duduk antara dua sujud. Rukun yang satu. Bilang satu. Walaupun berlainan tempat kan. Kita tamakninah dah di dalam rukuk. I'tidal kena tamakninah pula. Kita dah tamakninah di dalam i'tidal. Kita sujud. Kita kena tamakninah pula di dalam sujud. Tetapi kalau masa kita bilang satu saja. Bilang untuk nak dapatkan, nak nyatakan hukum tu, nak nyatakan rukun tu satu saja. Kenapa? Kerana ia jenis yang satu. Buka itu. Kerana ia jenis yang satu. Kerana ia tamakninah tu jenis yang satu. Mana tamakninah tu satu jenis perbuatan. Jenis yang satu jenis perbuatan. Walaupun berlainan tempat sekalipun. Walaupun berlainan tempat sekalipun, tetapi jenis-jenis perbuatan yang satu. Begitu. Dan dibilangkan muqaranah niat serta takbiratul ihram rukun pula. Itu jadi 15. Yang kita maklumnya 13. Buka-buka semua. Dan dibilangkan muqaranah niat
serta takbiratul ihram rukun pula. Dan dibilangkan muqaranah niat, menyertaikan niat serta takbiratul ihram. Jadi niat tu dah satu rukun, takbiratul ihram tu dah satu rukun. Lepas tu muqaranah menyertai, muqaranah yakni menyertai niat serta takbiratul ihram. Jadi maknanya takbiratul ihram satu rukun, niat tu satu rukun. Lepas tu waktu niat tu ialah mesti kena menyertaikan niat itu dengan takbiratul ihram. Mana niat ketika kita mulut kita kata niat di dalam hati, ketika mulut kita kata takbiratul ihram. Dibilang satu rukun pula. Dibilang rukun pula. Jadi dua. Dua tamak ninah dah satu. Muqaranah tu satu pula. Jadi dua. Ini nak cerita jadi 15 tu kira di mana. Padahalnya kalau bilang kata 13 pun sama, tidak berbeza masa kita buat tu, tidak berbeza. Kalau bilang 13, bilang 18 pun tidak berbeza. Tengok, jadi maknanya tamak ninah tu pada tempat-tempat dia, tamak ninah pada rokok, pada sujud, pada i'tidal, pada duduk, bilang satu. Dan muqaranah menyertaikan niat dengan takbiratul ihram, satu pula. Satu rukun pula di situ. Setengah ulama dia tak bilang. Setengah ulama muqaranah ni syarat bagi nak sah niat. Jadi masuk dalam bahagian syarat. Setengah ulama dia katanya muqaranah menyertaikan niat serta takbiratul ihram, mana niat ketika mulut mengucap takbiratul ihram. Maka setengah ulama dia bilang katanya syarat ini bukan rukun, bahkan syarat bagi nak sahkan niat. Maka mengikut yang membilangkan muqaranah tu satu rukun, maka dapatnya dua, tamak ninah dah satu rukun, muqaranah tu satu rukun. Dan 6 af'al. Nanti tanda, nanti kita kira. Dan 6 af'al. 6 perbuatan. 6 perbuatan. Jadi 8. Dan 6 perbuatan. Mana dia 6 af'al, 6 perbuatan, iaitu qiyam dan rokok dan i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. 6 di situ. Dan 5 aqwal, 5 bacaan, 5 kataan. Jadi 1165. 1165. Dah 13. Dan 5 aqwal, 5 kataan atau 5 bacaan. Maknanya 5 bacaan tu takbiratul ihram dan Fatihah dan tasyahud, yakni tasyahud akhir. Dan salat dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salam. 13 kan? Dan satu qalbi, maknanya perbuatan hati. Dan satu qalbi, ni satu perbuatan hati.
Iaitu niat. Niat. Jadi berapa? 14. Tambah niat masuk jadi 14. Dan satu antara qauli dan fi'li. Dan satu lagi pula antara fi'li perbuatan dan qauli dan bacaan. Dan satu antara fi'li dan qauli. Maknanya dibuat di antara perbuatan dan perkataan. Jadi dihimpunkan di antara perbuatan dan bacaan, iaitu tertib. Tertib tu dia ada di antara perbuatan dan bacaan. Maka inilah 15. Semuanya cukup 15. Jadi maknanya kita bilang mengikut dia di sini tamakninah 1, muqaranah 1, 6 perbuatan, 5 bacaan, 1 qalbi dan tertib. Cukup 15. Jadi maknanya di sini dia apa dia? Dia bilang yang jadi tambahnya kalau kita buangkan muqaranah, kita buangkan tertib, maka jadi ada 13. Maka kalau 13 tu tak bilang tamakninah, sebab tamakninah tu dikatakan syarat. Kalau kita katanya tamakninah syarat bagi nak sah rakaat, bukan rukun. Tamakninah syarat bagi nak sah rakaat, syarat bagi nak sah i'tidal, syarat bagi nak sah sujud, syarat bagi nak sah duduk antara dua sujud. Maka kita tak bilang rukun, maka jadi 14. Lepas tu pulanya muqaranah, setengah tu muqaranah tu tak dibilangkan juga. Maka jadi 13. Lepas tu setengah orang tertib tak dibilangkan rukun. Sebab syarat, kira katanya syarat, maka jadi 12. Maka itu ikut cara mengikut cara-cara kiraan. Pertama niat. Pertama daripada 15. Pertama daripada 15 niat. Pertama daripada 15 tu niat. Kenapa niat tu jadi rukun sembahyang? Kerana sembahyang itu tiada jadi malaikat dengan dia. Kerana sembahyang itu ni sebab apakah sembahyang itu niat itu salah satu daripada rukun sembahyang tu. Kenapa? Kerana sembahyang itu tiada jadi malaikat dengan dia dengan niat. Sembahyang tak jadi sembahyang malaikat dengan dia dengan niat. Sebab innamal a'malu binniyat. Maknanya nak jadi amalan tu dengan niat. Dengan maknanya kalau kita buat dengan tak ada qasad, tak ada niat, tak jadi, tak dibilangi. Dan sebab kita nak jadi ibadat tu, mana kita ada sengaja nak buat. Kalau tak ada sengaja nak buat, maka walaupun dibuat sekalipun, maka tak dikira kata kita buat. Sebab kita buat dengan secara lalai. Jadi nak bagi sah tu mesti kita kena buat dengan secara ada qasad nak buat. Qasad itulah niat. Dan adalah dimuktabarkan dia di sini dan pada segala bab fiqh. Iaitu menyaja ia akan memperbuat sembahyang dengan hati.
maka tiada memadai mengata dengan lidah serta lalai hatinya. Dan jika mengata dengan lidah, aku sembahyang fardu zuhur, menyalahi yang di dalam hati. Maka hatinya yang dimuktabarkan dia pada barang yang diniat. Jadi belum pada kita nak masuk panjang tu, jadi maknanya sebut kata niat, ada beberapa perkara yang bersangkutan dengan niat. Ada beberapa perkara yang bersangkutan dengan niat. Satunya syarat bagi nak sah niat. Satunya syarat bagi sah niat. Jadi maknanya nak bagi sah niat tu mesti kena ada mengikut syarat-syarat dia. Lagi pulanya bersangkutan dengan niat tu dia ada beberapa bahasan pula yang bersangkutan dengan niat. Satunya bahasan pasal masa niat. Bahasan pada masa niat. Bila kita nak niat? Bila kita nak niat? Masa niat. Yang keduanya tempat niat. Yang keduanya tempat niat. Jadi mana itu yang penting. Jadi niat tu niat itu di mana bila. Niat tu di mana bila. Maka kalau katanya niat tu bila, niat sembahyang tu bila, ialah niat tu kalau tilik kepada tempat dianya sebenarnya ialah pada permulaan ibadat. Masa niat tu ialah pada permulaan ibadat. Dan tempat dianya ialah di dalam hati. Tempat bagi niat tu ialah di dalam hati. Maka dia ada masa niat, ada tempat niat. Apa tu, apa lagi? Tak perasan pula. Begitu dulu. Jadi pada bahasan niat tu ada tempat dia, ada masa dia. Maka di sini dia katanya dia katanya di mana? Iaitu apa dah? Dan adalah yang muktabarkan dia di sini dan pada segala bab fiqh, iaitu menyahaja ia akan perbuatan sembahyang dengan hati. Tu dengan hati tu tempat. Maka tiada memadai dengan lidah. Nanti kita tengok lain. Kita akhir pada katanya dan adalah yang dimuktabarkan dia di sini dan pada segala bab fiqh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi